Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu lagi pendedahan yang luar biasa yang memang kita tunggu-tunggu. Saudara-saudara sekalian, dikabarkan, dilaporkan dalam Malaysia kini, polis cadangkan Hadi dituduh di bawah akta hasutan. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe, itu percuma menyokong untuk mengembangkan channel ini. Saudara, sejak akhir-akhir ini, isu 3R semakin banyak dimainkan di dalam kempen-kempen pilihan raya. Sehingga kan baru-baru ini, Anwar Ibrahim telah mengeluarkan kenyataan yang mana dengan tegas mengatakan beliau tidak akan berkompromi, dan Anwar Ibrahim memberikan amaran jangan melampau kepada semua orang yang terlibat dalam kempen pilihan raya. Kata Anwar, dia tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan bagi menjaga kesejahteraan Malaysia ini. Apakah gunanya? Apalah gunanya menang di Dewan Parlimen maupun di Dewan Undangan Negeri kalau negara tergadai kedaulatannya. Hari ini diberitakan dalam Malaysia kini, polis cadangkan Hadi dituduh di bawah akta hasutan. Polis akan mencadangkan Jabatan Peguam Negara AGC menuduh Presiden PAS Abdul Hadi Awang di bawah akta hasutan dan akta komunikasi dan multimedia susulan ucapan yang didakwa mempertikai kuasa lembaga pengampunan. Menjadi persoalan daripada netizen ialah kalaulah Hadi Awang ini dituduh di bawah akta hasutan dan didapati bersalah, seperti juga Sanusi yang turut sedah sah didakwa di bawah akta hasutan untuk dua pertuduhan. Persoalan daripada netizen ialah kalau Sanusi kalah, adakah Sanusi akan kalau Sanusi kalah, siapa yang akan menjadi menteri besar di Kedah? Kerana apabila Sanusi kalah dan mungkin akan dijatuhkan hukuman yang boleh menyebabkan beliau terlucut daripada jawatan kerana hilang kelayakan, maka beliau bukan lagi jadi ahli Dewan Undangan Negeri dan bukan lagi ahli Dewan Undangan Negeri dan bukan lagi Menteri Besar. Begitu juga dengan Hadi Awang. Kalau Hadi Awang kalah dalam akta hasutan, kalaulah dia didakwa dalam akta hasutan dan kalah pula di mahkamah dan dihukum penjara atau denda yang menyebabkan beliau terlucut daripada jawatan, bermaksud Hadi Awang bukan lagi ahli Dewan Undangan Negeri, bukan lagi ahli Parlimen, dan dia akan jadi ahli biasa atau ahli politik biasa. Adakah Hadi Awang akan masih menjadi Presiden PAS? Itu persoalan besar daripada netizen. Adakah ini ialah pengakhiran kepada karya politik, kerja politik Hadi Awang dan Sanusi, kata mereka lagi. Menurut laporan ini, sama ada tuduh atau tidak tuduh, ia bergantung pada penilaian AGC nanti, kata Timbalan Ketua Polis Negara Ayub Khan Maidin Piche. Kenyataan itu dibuat beberapa jam selepas unit siasatan jenayah terkelas Bukit Aman mengambil keterangan Hadi di Ibu Pejabat PAS di Kuala Lumpur pagi tadi. Hadi disiasat di bawah seksyen berhubung ucapannya di Johor pada 26 Ogos. Dia berkata pengampunan kepada pesalah yang diamalkan di negara ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Katanya, anggota keluarga mangsa jenayah yang berhak memberikan pengampunan, bukan lembaga pengampunan. Kes itu sebahagiannya daripada kes agama, raja dan kaum 3R. Dalam sidang media hari ini, Ayub berkata mereka mencadangkan pertuduhan dibuat di bawah Seksyen 4 dalam Akta Hasutan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Katanya ketasiasatan dijangka dimajukan dalam minggu ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sebelum kita teruskan ulasan dan isu pada pagi ini, jangan lupa tinggalkan dulu komen anda dan juga tekan butang subscribe, itu percuma, anda tak perlu bayar apa-apa. Saudara-saudara sekalian, kejutan besar kepada kita semua ialah apabila pendedahan demi pendedahan daripada pemimpin-pemimpin di Parlimen Pulai untuk pilihan raya makin menjadi panas. Terkini daripada Nur Jazlan, beliau mengatakan dalam petikan di BH Online, Perikatan Nasional makin terdesak di Parlimen Pulai. Itu komen daripada Nur Jazlan. Kempen calon Perikatan Nasional PN Zulkifli Jaafar daripada Bersatu didakwa semakin suram, sehingga pemimpin utama parti itu
terdesak membuat kenyataan kontroversi bagi meraih sokongan pengundi Parlimen Pulai. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Datuk Dr. Nur Jazlan Mohamed berkata, pimpinan utama Bersatu semakin tersepit dengan gerak kerja jentera kempen calon mereka di Parlimen Pulai. Berikutan, ia dilihat tidak serancak di Dewan Undangan Negeri Dun Simpang Jeram yang ditandingi wakil daripada PAS. Katanya, kelemahan jentera kempen PN di Pulai disebabkan penyokong PAS dilihat lebih memberi tumpuan kepada calon mereka di Simpang Jeram yang dikatakan memiliki peluang cerah untuk menang di kerusi Dun berkenaan. Apa yang berlaku pada Muhyiddin, Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Bersatu ini adalah kifarah atas semua pengkhianatan yang dilakukannya, bukan sahaja pada UMNO, malah khianat kepada kepercayaan rakyat, kata Nur Jazlan. Nampaknya Bersatu mula disisihkan oleh PAS. Masa mula-mula kempen, ramai pemimpin heavyweight PAS turun ke Johor untuk berkempen. Tetapi nampak gayanya kedatangan mereka itu nak kempen untuk menangkan calon mereka di Simpang Jeram. Sebab itulah kita nampak Bersatu baru nak start all out bila masuk pusingan kedua kempen semalam. Barulah nampak pemimpin utama Bersatu, terutama Muhyiddin, turun berkempen di PRK Pulai. Mungkin mereka baru sedar PAS bukan lagi rakan politik mereka yang boleh dikera buat kerja sesuka hati. Mungkin mereka baru sedar PAS sekarang ini sudah up status jadi tuan besar dalam Perikatan Nasional, katanya dalam kenyataan hari ini. Pada itu, Nur Jazlan yang juga Ketua UMNO bahagian Pulai berkata, menerusi maklum balas rakan PHBN di Dun Simpang Jeram, kempen PN di bawah PAS memang rancak dan bertenaga jika dibandingkan dengan situasi kempen calon Bersatu di Parlimen Pulai. Katanya, menerusi laporan diterima daripada jentera PHBN, calon Bersatu di Parlimen Pulai terpaksa berkempen sendirian tanpa banyak bantuan dari jentera PAS. Apabila baca laporan media pun, mereka tulis kempen PN di Simpang Jeram lebih meriah berbanding di Pulai. Jadi kerana itulah, pemimpin Bersatu terpaksa kerah keringat sendiri turun padang untuk pastikan calon mereka menang di Pulai. Malah calon Bersatu Zulkifli terpaksa keluarkan kenyataan menafikan bahawa PN terutama PAS hanya beri fokus kepada kempen di kerusi Simpang Jeram berbanding di kerusi yang ditandinginya, katanya lagi. Nur Jazlan berkata, keadaan itu jauh berbeza dengan kempen PHBN di Parlimen Pulai dan Dun Simpang Jeram yang berjalan cukup agresif dan tersusun. Katanya, pemimpin utama dari PHBN silih berganti turun padang untuk berkempen memastikan kemenangan calon di kedua-dua PRK. Selepas pemimpin UMNO datang, pula pemimpin PKR, selepas itu pemimpin DAP pula turun kempen, selepas itu pemimpin Amanah juga selalu lawat kawasan. Daripada Presiden Parti sampailah ke akar umbi, BN dan PH dari seluruh negara turun membantu kempen calon kita di Pulai dan Simpang Jeram. Sebab itulah PN terutama Bersatu makin cemas dan mereka sendiri dapat rasakan akan kalah di kedua-dua KRK tersebut, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Apa pendapat anda semua tentang laporan berita dari BH Online ini? PN makin terdesak di Parlimen Pulai, kata Nur Jazlan, dan yang dikatakan oleh Nur Jazlan bahawa nampaknya mereka iaitu Bersatu dah mula sedar PAS bukan lagi rakan politik mereka yang boleh dikerah buat kerja sesuka hati. Mungkin mereka merujuk kepada Bersatu mula sedar PAS sekarang ini sudah up status dari jadi tuan besar dalam Perikatan Nasional. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.